Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita. Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita masuk muka surat yang ke-95. Surat yang ke-95, hadis yang ke-8. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang kehormatan seseorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Betul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian, artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka mengucapkan syahadah tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, wa yuqimus salah, dan juga sehinggakan mereka itu menunaikan solat, wa yu'tuz zakah, sehinggakan mereka itu mengeluarkan zakat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni. Apabila mereka melakukan perkara tersebut, mereka terpelihara daripadaku akan darah. Minni dima'ahum, darah. Mereka terpelihara daripadaku akan darah, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungan mereka bergantung pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini kita tengok dalam segi huraiannya bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memerangi, sehingga kan manusia itu dia mengucap syahadah, dan kemudian sehingga kan mereka itu menunaikan zakat. Kalau kata perang ni, maksudnya benda ini serius dan juga benda ini begitu berat. Kalau tidak, maka manusia itu jadi lalai, tak mau sembahyang, menolak kewajipan solat. Siapa yang menolak kewajipan solat dan sebagainya itu mengingkari kewajipan solat, menolak kewajipan solat, maka boleh kepada kafir ataupun murtad. Jadi kalau orang tu dia seolah-olah dia macam, kalau dia tak sembahyang satu hari dah, ni dia mengingkari solat tersebut. Contoh dia kata, ada kan sembahyang? Contoh pun dah dua. Dia buat macam tak tahu, padahal benda tu dia kena. Dia kena solat dan sebagainya, seolah-olah dia tidak
ambil berat ataupun dia seolah tidak panggil ambil tahu tentang solat tersebut. Itu atau merupakan tanggungjawab bagi dia, tapi main-main. Dan zakat, ada juga saya pernah jumpa orang tu boleh bertikai, dia tu memang cukup haul dan juga nisab. Dia kata kena bayar zakat ke? Dia kata macam tu. Padahal dia tahu sendiri, dia sendiri tahu zakat dan sebagainya. Bukan orang yang miskin, bukan orang yang susah. Dia ni memang betul-betul nak kata memang orang yang kena keluar kepada zakat. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia kena dia sayang harta dia, tapi sayang harta dia pun bukan boleh bawa ke kubur. Bahkan harta itu kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabair, orang yang mengingkari zakat ni dia ada ancamannya di hari akhirat. Jadi dia merupakan salah satu dosa besar. Orang yang meninggalkan solat pun merupakan salah satu dosa besar. Jadi kalau dia tak mau sembahyang, dia telah menanggung dosa besar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan ayah sekalian, sebab itulah sembahyang ni satu kewajipan. Dan kalau tinggal solat, maka kena qada. Kena qada. Cuma bezalah di antara dua qada ini. Satu qada yang disegerakan, yang satu lagi tak disegerakan. Yang disegerakan ini meninggalkan solat dengan sengaja tengok cerita ataupun ghalib buat ni sampai sembahyang itu dia langgar panggan. Maksudnya langgar ke waktu yang lain. Maka dia kena qada. Dia saja-saja meninggalkan solat. Berbanding dengan orang yang tak sengaja. Orang yang tak sengaja ni bangun-bangun tidur, tengok-tengok pukul 9 pagi contohnya. Maksudnya dia tak sedar langsung, kira mungkin dia musafir yang panjang macam dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Panjang Nabi bermusafir sampai ke penatan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat tertidur. Sehingga kan sudah matahari dah naik. Tentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian. Jadi itu tidak disengajakan. Jadi tidak disengajakan, disunat saja untuk menyegerakan, dan juga lepas tu dia nak buat, tidak ada masalah. Lepas tu dia nak buat pun tidak mengapa, sebab dia tidak sengaja. Tapi ke mana pun dia kena qada juga solat dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, kalau 20 tahun tak sembahyang, ni berat. Dia kena qada. Ada ulama yang mengatakan bahawa kalau nak menggantikan sembahyang yang tak berapa, nak tahulah berapa jumlah dia dan sebagainya itu, maka ganti mengikut contoh dia beserta dengan waktu. Dengan waktu. Kata saya kitab fiqh wa adillah. Nanti kena rujuk balik yang tu. Kitab fiqh wa adillah tak saya lah. Tak ingat dah, lupa dah. Tapi ada yang mengatakan bahawa dia kita ganti dengan waktu. Contoh dia waktu subuh yang fardu yang kita buat, dengan lepas tu dah habis dah sembahyang, tambah lagi 2 waktu yang qada, yang bila punya tinggal tu. Dan lepas tu waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, macam-macam 3 rakaat dibuat, kemudian tambah lagi 3 rakaat. Setelah itu dah habis sembahyang dah, tambah lagi 3 rakaat sebagai qada, yang menggantikan yang terdahulu, yang meninggalkan dengan sengaja itu. Jadi tentu yang dimulakan oleh Allah SWT. Tapi benda ni tak dibuatkan masjid. Kalau buatkan masjid habis nanti orang kata apa dia ni teruk sangat ni. Kerja tinggal bayar lama ni dia ni. Kira lepas bayar lagi, bayar tak ada benda lain dah. Ni mesti tinggal bayar. Banyak habis jam kantui tu lepas tu kita pula tak tahan dengar pula dengan orang duk bunyi kat belakang. Itu pun satu hal juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah, itulah panduan ulama berkaitan tentang qada solat. Selagi ataupun kalau lebih bagusnya, kalau kita mampu qada, maka qada. Dan yang paling penting sekali bila buat dosa besar ni, yang paling utama sekali sebelum qada itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tinggal sembahyang dia kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya itu. Kalau buat dosa besar kena
kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian. Dan dijelaskan lagi. Jadi kalau di sini kita tengok ni ada dua hak. Yang pertama hak dengan Allah, iaitu solat. Yang kedua hak dengan manusia, iaitu mengeluarkan zakat. Kedua-duanya ada hak di dalam ni. Jadi hak Allah juga perlu diperangi sehingga kan orang itu menunaikan solat, dan juga hak kepada orang ramai ataupun kepada asnaf, iaitu mengeluarkan zakat. Dan satu lagi iaitu mengucapkan syahadah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, jadi untuk masuk ke dalam syurga kena ada syahadah. Untuk pahala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena ada. Maksudnya dia tu orang yang ada syahadah, maksudnya orang Islam. Dia tu mengucap dan dia buat kebaikan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tidak Islam, katakan dia tidak masuk Islam dan juga tidak memeluk agama Islam, jadi kebaikan dia itu tidak dijadikan kebaikan sebab antara salah satu diterima adalah kerana dia, orang panggil, pahala dia dapat untuk habuan di hari akhirat dia, iaitu syarat dia adalah Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Dan dikatakan lagi, bila mana seorang itu melakukan, dia syahadah, kemudian dia ini menunaikan solat, mengeluarkan zakat, maka kata Nabi SAW, mereka ini terpelihara daripadaku akan darah mereka dan juga harta mereka. Jadi bila dia mengucap, maka dia dilindungi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengeluarkan zakat, maka dia dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan lagi, melainkan dengan hak Islam, dan perhitungan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi darah mereka dan juga harta mereka dipelihara. Jadi sekiranya tiga benda ini, mengucap, kemudian dia sembahyang dan juga mengeluarkan zakat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah. Tapi melihat juga tentang walaupun bukan masih, dan walaupun dia semayang dan juga sebagainya, tapi kalau ada hukum yang berkaitan tentang had, hudud dan sebagainya, maka perlu dilaksanakan juga. Dia Islam, dia syahadah dan sebagainya, tapi ada benda yang melibatkan hukum had. Contoh dia yang telah berkahwin tetapi dia berzina, maka dia kenakan hukuman had. Walaupun tiga benda ni dia buat, dia syahadah, dia solat dan juga dia keluar zakat, tapi dia melakukan zina dan dia datangkan 4 orang saksi dan dikatakan dia bersalah di mahkamah dan sebagainya, maka dia juga dikenakan hukuman had. Itu jadi hadis ni kita nampak jelas, melainkan ada perhitungan hak Islam ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia diperhitungkanlah. Tapi secara kebiasaannya, maka darah dia dan juga harta dia pelihara kalau tiga benda ini dilakukan olehnya ataupun ada pada diri dia. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian. Hadis ini tidak difahami secara umum. Kalau tengok dalam kitab ni dia jelaskan macam tu. Bahkan ia dikhususkan bagi golongan yang tidak dikurniakan kitab. Golongan-golongan yang tidak dikurniakan kitab, maka ditujukan juga hadis-hadis ni kepada mereka. Dan sesungguhnya ahli kitab diperangi sehingga mereka menyerah kalah dan juga mereka membayar jizyah. Apa maksud jizyah? Jizyah tuan-tuan tengok di bawah itu ialah harta yang ditentukan untuk dipungut daripada kafir zimmi. Dia kena bayar sebab dia duduk di bawah wilayah Islam. Siapa yang jaga harta dia, nyawa dia, melainkan pemerintah di dalam negara Islam, masuk tandas pun kena bayar.
Takkan untuk pemerintah untuk melindungi putih tu, melindungi nyawa dia, melindungi hartanya, dia tak mau bayar. Ini tidak adil. Saya tak biar ambil lah. Jadi dia kena bayar, tapi duk petikai dan juga sebagainya. Ini yang masalah. Masalah yang berlaku. Jadi siapa yang nak bayar? Siapa yang nak berikan kepada orang yang bekerja siang malam untuk melindungi dia? Tentera, polis yang melindungi dia, dia boleh lena dan sebagainya. Tapi tentera dan polis ini menjaga keselamatan dan sebagainya. Jadi mereka juga berkorban dan sebagainya. Tapi kalau dalam kafir zimmi tak mau bayar, ini yang masalah. Maka mereka ini juga perlu diperangi, sehingga mereka membayar jizyah. Mereka membayar jizyah. Jadi itu jizyah adalah harta yang ditentukan untuk dipungut daripada kafir zimmi sebagai imbalan jaminan keselamatan dan juga keamanan mereka. Mereka tidak akan diperangi sekiranya mereka bayar. Kami dah bayar ni sekian. Kenapa kami perlu diperangi? Mestilah tidak diperangi sebab mereka telah membayar, sebab keamanan mereka dan juga keselamatan mereka dilindungi oleh pemerintah Islam. Dan itu satu ketetapan berdasarkan bilangan individu bukan Islam yang mesti ditunaikan kepada kerajaan Islam apabila dia menjadi seorang zimmi yang berlindung di bawah kerajaan Islam. Jadi dia kena bayar jizyah. Tapi kalau harbi ini nak mana apa? Kalau harbi ini kafir ada yang harbi dia nak seolah macam nak menentang, nak perang dan juga sebagainya. Tapi kalau zimmi dia lebih kepada dia duduk saja di dalam negara Islam, kok mana dia pasti kena membayar kepada pemerintah kerana pemerintah itu telah melindungi dia, nyawa dia, harta dia dan juga sebagainya. Itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini dalam kitab dijelaskan begitu. Dan firman Allah SWT, sebab ada firman Allah yang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sehingga akan mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Jadi sehingga akan mereka ni bayar jizyah dengan keadaan mereka taat dan juga mereka merendah dirinya. Ini ayat ni begitu jelas, kena bayar jizyah, dan dengan jizyah itu keadaan mereka lebih kepada ketaatan dan juga mereka pasti akan merendah diri. Cuma orang tak bayar jizyah ni orang yang meninggi diri dan juga orang yang tidak taat. Kalau orang yang bayar jizyah, bayar cukai kepada kerajaan Islam, bayar harta yang ditentukan untuk bayar kepada kerajaan Islam. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, pasti mereka ini orang yang taat kepada kerajaan. Tapi kalau tak nak bayar, pasti nak melawan. Itu cerita dia. Begitu juga mereka bukanlah orang yang merendah diri, bahkan meninggi diri. Ini yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, orang Islam dia kena bayar zakat berarti. Dia sebenarnya begitulah. Kalau tengoknya Islam ni dia kena bayar zakat, dan kafir kena bayar jizyah cukai tu, jizyah tu. Tapi kita ni tak maulah, jangan live lah. Di tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Jadi di sini kita jelas perkara ini dibincangkan dalam bab taksis. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, taksis ni saya mengaji lama dah. Saya pun ingat lupa ni. Taksis ni kalau tak salah saya ada dalam bidang usul fiqh. Jadi taksis ini dia mendatangkan, contoh dia ayat itu ayat yang orang panggil umum. Ayat yang umum, tapi nak menghuraikan, menjelaskan ayat tersebut perlu kepada ayat lain ataupun dalil yang lain. Yang tu dia. Contoh tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, yang ni bentuk taksis. Taksis ni dia ada banyak. Taksis Al-Quran dengan Al-Quran, taksis Al-Quran dengan sunnah, taksis Al-Sunnah dengan Al-Quran, banyaklah. Dan taksis Al-Quran, tafsir As-Sunnah dengan As-Sunnah,
dan macam-macam lagi. Jadi dia datangkan satu dalil itu dan dia ada perinci dia dengan dalil yang lain. Contoh dia, tuan-tuan, saya bagi ayat ini dan saya rasa ibu-ibu dan ayah sekalian mungkin bisa dengar ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka tangan mereka ini dipotong. Kedua-dua mereka ini tangan mereka dipotong. Baik. Jadi kita nak tahu, maka ulama akan ambil satu dalil ataupun yang memperincikan dalil ini. Jadi, dalam Quran sebut pencuri lelaki, pencuri perempuan, kalau mereka dapati bersalah, maka potonglah tangan mereka. Tapi adakah curi yang sikit itu boleh kena potong tangan? Jadi ada, yang ni taksis Al-Quran dengan hadis. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan la qat'a fi aqal min rubu' dinar. Maksudnya tidak akan dipotong tangan ini kurang daripada rubu' dinar. So rubu' dinar zaman dulu Allah Alam lah berapa asalnya nilainya tinggi. Ini tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Jadi dia ada hak dia. Dia ada nilai dia sendiri. Bukannya semua yang potong tangan, kalau dia ni curi 2 kupang contohlah, takkan nak kena potong tangan dia. Tidak. Jadi ada taksis, nanti dipanggil taksis. Ayat Quran yang tu dalil memang perintah Allah SWT itu, jadi dihuraikan, dijelaskan lagi dengan hadis yang lain. Ini banyak. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan saya, itu taksis dengan Al-Quran dengan hadis. Yang kita tengok ni dalam hadis yang ke-8 ini, dia ni hadis yang ke-8 ini taksis dia hadis dengan Quran. Maksudnya datang hadis ini, kemudian datang ayat Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka membayar jizyah kepada keadaan taat dan juga merendah diri. Jadi taksis sunnah dengan Al-Quran. Jadi begitu, ada taksis sunnah dengan Al-Quran. Macam mana cara dia, macam mana pelaksanaan tersebut pasti akan dijelaskan. Mula datang perintah, lepas tu cara pelaksanaan dia, yang tu yang dipanggil taksis. Mula taksis Al-Quran dengan sunnah. Okey, contoh dia, perintah dia, perintah Allah SWT, potong tangan bagi pencuri lelaki dan juga perempuan. Baik. Macam mana cara nak melaksanakan perintah tu? Iaitu datangnya hadis Nabi SAW. Sebenarnya Islam ni menjaga hak, dan Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya kalau orang mengatakan bahawa Al-Quran ini tidak, Islam ni tidak menjaga hak, sama ada orang yang bukan Islam dan juga sebagainya, salah sebenarnya. Sebenarnya Al-Quran tu memang menjaga hak wanita, menjaga hak suami isteri, menjaga hak anak-anak. Semua ada perintah-perintah Allah SWT, menjaga hak ibu bapa, menjaga hak orang yang bukan Islam, dan sebagainya. Ada dalam Quran, tuan-tuan boleh tengok. Ada juga sebagainya dalil-dalilnya yang tidak saya bawa pada malam ni. Kalau kita baca, mesti kita akan jumpa. Tapi ada orang dia kata Islam tidak memberi hak lah dan sebagainya. Ada hak-haknya di dalam Al-Quran. Hak-hak sendiri dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia manusia ni dia dijelaskan oleh Allah melampaui batas. Sampai LGBT pun nak hak dia juga. Ini yang masalah ni. Yang tu melampaui batas. Sedangkan Allah dah bagi dah macam mana kamu ada naluri untuk berkahwin dan juga sebagainya. Jadi naluri perasaan seorang lelaki dengan perempuan dengan lelaki, maka ada ayat Al-Quran itu haknya Allah dah lunaskan, Allah dah bagilah perintah di dalam Al-Quran tentang ayat pernikahan dan juga sebagainya. Itu yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi banyaklah hak-hak itu ada di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Cuma masalah lah ni, orang mungkin orang yang menentang ni dia tidak membaca Al-Quran barangkali. Dia kerja nak tentang saja. Dia rasa hak dia diabaikan dan juga sebagainya. Sebelum hak asasi manusia wujud, hak telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak ada hak asasi manusia. Ya, orang marah pula. Tapi kalau nak ikut, sebab haknya telah dijelaskan di dalam Al-Quran.
Hak-hak manusia, hak-hak seorang individu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi itu Amerika memperjuangkan hak asasi manusia dan sebagainya itu. Takutnya COVID ini dan sebagainya, COVID dan sebagainya bagi kebebasan. Lagi teruk sekali COVID di Amerika, Allah Alam lah. Jadi macam-macam. Tapi hak-haknya ada di dalam Al-Quran dan juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Tuan ibu dan ayah sekalian, jadi kita tengok lagi. Jadi yang dalam hadis ini taksir apa? Taksir sunnah dengan Al-Quran. Itu cerita dia. Ada taksir-taksir yang lain yang tadi yang saya sebut tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma tu, yang tu taksir apa jenis macam mana? Taksir Al-Quran dengan sunnah. Macam mana cara nak melaksanakan perintah Allah ni? Ada cara pelaksanaan dia. Ada penjelasan dia pada ayat Al-Quran, sama ada ayat Al-Quran, hadis Nabi, sahabat dan juga sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Saya ingat lupa dah tajuk tentang taksir ni. Saya tahu mengaji lama lah. Tiba-tiba itulah untungnya mengajak ni, sebab boleh ingat balik apa yang mengaji. Dia tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Sebab saya bukannya bidang bahasa fiqh, bidang bahasa Arab. Jadi kita mengaji dulu-dulu macam tu saja, tak secara detail, secara mendalam dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, jadi dijelaskan lagi, Al-Khattabi mengatakan hisabuhu, maknanya perhitungan adalah pada perkara yang terlindung dan juga tersembunyi. Pada perkara terlindung dan juga tersembunyi, tanpa melakukan perkara yang mencacatkan secara zahir berkaitan dengan hukum wajib. Jadi perkara yang perhitungan itu sama ada perkara itu dia terlindung atau tersembunyi, tanpa melakukan perkara yang mencacatkan secara zahir berkaitan dengan hukum wajib. Jadi hukum wajib, hukum hak dan juga sebagainya ini mengikut perkiraan hisabahum, mengikut orang perhitungan. Kalau mereka melakukan kesalahan, walaupun ada 3 benda ni mereka dah lakukan, maka kalau kena hukuman had, pasti kena hukuman hudud, hukuman had dan juga sebagainya. Jadi wallahualam, ibu-ibu dan sekalian, kita tengok lagi neraca penilaian terhadap seseorang. Al-Khattabi menjelaskan bahawa Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufurannya, maka diterima keislamannya secara zahir. Iaitu Imam Al-Khattabi menjelaskan bahawa siapa yang dia ni luaran dia Islam, baik, kemudian dia sembunyikan kekufuran dia, padahal dalaman dia menentang Islam ni, tapi di luaran dia Islam okey. Oh, saya terima, saya ni sekian. Tapi dia di sebaliknya itu dialah yang menjolok orang supaya membenci Islam dan juga sebagainya. Contoh dia. Munafik betul. Memang nak cerita saya munafik pun bawah ni. Betul. Memang cerita dia cerita munafik itu luar Islam, dalam menentang. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, dia lah pakar rujuk. Tapi bila mana Nabi SAW datang, orang tak rujuk dia lagi. Ada masalah, semua cari baginda SAW. Jadi dia pun sakit hati. Zahirnya Islam, tapi luaran dia pergi cucuk Yahudi, dia pergi cucuk yang ni, dia pergi supaya melawan Nabi SAW. Ini dahsyat. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua munafik. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi maka Islam dia itu diterima secara zahir. Islam dia terima. Baik. Dan ini adalah pandangan dalam kalangan kebanyakan ulama mengatakan macam tu. Islam dia diterima walaupun nampak kekufuran dia tu, menentang dan juga sebagainya, tapi zahirnya Islam, maka keislaman dia diterima. Cuma ada 2 imam yang mengatakan bahawa Imam Malik dengan Imam Ahmad. Mereka mengatakan, Imam Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan berpendapat taubat zindik tidak diterima. Apakah maksud zindik? Yang menggunakan nota kaki, tuan-tuan tengok di bawah itu, ibu-ibu dan sekalian tengok di bawah. Ibnu Qudamah mengatakan, ni kecil ni, nampak ke tak? Jadi tak apalah saya baca, mungkin ibu ayah sekalian mungkin nak kena, ada yang kena perlu pada spek dan sebagainya, sebab dia tulisan kecil, saya ingat nampak kot. Saya ingat nampak barangkali. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa maksud zindiq, wa zindiqu huwa alladhi yudhhirul Islam wa yastasirrul bil kufri wa huwa munafiq. Dan kana yusamma fi asri Nabi SAW munafiqan wa yusamma al-yawm zindiqan. Istilah dia je beza.
Baik, kita tengok Ibnu Qudamah kata apa? Maksud zindik ni, zindik ialah seorang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Zahir Islam, tapi di sebaliknya itu kufur, melawan perintah Islam dan juga sebagainya. Dia ni iaitulah orang munafik, wahwa munafik. Dia adalah munafik. Itu macam Fatih Abang Ali. Dan dikatakan lagi bahawa ia digelar di zaman Nabi SAW dengan nama munafik. Dan ia digelar pada hari ini iaitulah zindik. Tapi cerita dia sama je. Zindik, munafik sama. Tapi istilah lah ni apa? Hipokrit pula. Hipokrit. Boleh juga kot. Saya tahu Allah. Tapi macam-macam. Jadi nampak ini berpura-pura lah cerita dia, berpura-pura. Hipokrit pula zaman lah ni. Allahu'alam bisawab. Jadi istilah ni kuih ada kemajuan. Jadi perubahan bahasa. Jadi bahasa itu dia berkembang setiap generasi kepada generasi ni dia berkembang. Bahasa dulu kita nak dengar perkataan viral pun tak ada. Ingat saya Allah ni baru saya tahu viral tu benda apa. Tapi sekarang ni tular dan juga sebagainya itu. Bahasa ini mengalami kepada perubahan. Lah ni mai rasa istilah munafik ni wallahu alam bisawab lah. Saya pun tak pasti, tapi mungkin orang guna lah ni hipokrit lah kot. Hipokrit. Wallahu alam. Tapi zaman Nabi munafik. Keras sikit bunyi dah. Lepas zaman Nabi zindik. Lah ni hipokrit. Rasa slow sikit kot. Apa bahasa dia, wallahu a'lam. Jadi saya pun tak tahulah perkataan hipokrit ni sesuai ke tidak dengan munafik ni. Wallahu a'lam. Jadi Imam Ahmad dengan Imam Malik mengatakan bahawa taubat zindik tidak diterima. Taubat munafik tidak diterima. Itu yang dijelaskan. Dan demikian juga pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dengan Imam Malik mengatakan begitu. Jadi orang yang zindik ataupun munafik, maka mereka ini tidak, taubat mereka tidak diterima. Contoh yang dimulakan oleh Allah SWT, Ibu dan Rasul. Tak tahulah, wallahu a'lam bisawab. Akhir kematian Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia taubat ke tidak, tak tahu. Tapi bila dia nak mati ni, dia takut. Dia suruh anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Minta apa? Minta jubah yang Nabi pakai untuk dikafankan kepada mayat dia. Sampai lepas tu bukan dekat itu saja, minta lagi Nabi sembahyang jenazah dia. Dan juga lepas itu minta lagi Nabi doa keampunan kepada dia. Dia munafik, seorang munafik. Sampai Nabi SAW solat jenazah dia sampai ditarik Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, bukankah Allah SWT melarang kamu semayang atau meminta ampun kepada orang munafik. Ditontonkan dimulakan Allah SWT ibu dan sekalian. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku mempunyai dua pilihan. Sama ada aku ini minta ampun kepada dia, tak minta, fala yughfirallahu lahu, maka Allah pasti tidak akan mengampunkan dosa dia. Dosa orang munafik tidak diampunkan. Ini contoh yang dimulakan Allah SWT. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau Imam Malik dan juga Imam Ahmad mengatakan taubat mereka tidak diterima, zindik tidak diterima. Wallahu a'lam bisawab. Walaupun begitu, hak taubat ataupun penerimaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Ini di atas apa yang kita belajar macam itulah. Kalau tengoknya memang dalam ayat Quran dan juga sebagainya menjelaskan bahawa ancaman besar kepada orang munafik. 70 kali pun minta ampun, maka pastinya dosa munafik ini tidak akan diampunkan. Tidak akan diampunkan. Zahirnya nampak Islam, tapi luarannya sebenarnya berpura-pura dan juga menentang Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Syekh kami Muhyiddin An-Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim, semestinya keislaman ini disertakan bersama keimanan. Islam itu mesti serta dengan iman, dengan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang lain di dalam hadis sahih Muslim, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bihi.
bahawa dalam satu hadis Nabi SAW, sehingga mereka mengucapkan syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan mereka beriman kepadaku dan juga perkara yang aku datangkan. Apa yang Nabi SAW bawa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, jadi ada 5 minit lagi. Kita tengok taubat golongan zindik. Asy-Syaikh Nawawi rahimahullahu taala berkata, saya malam ni ingat nak bawa cerita peperangan dengan golongan murtad, tapi cerita dia panjang. Sebab tu tengok-tengok masa tinggal 5 minit saja. Saya ingat insya-Allah saya bawa bulan depan kita membicarakan berkaitan, mungkin kita baca sikit saja daripada kitab kalau sempat ni bulan depan, dan saya nak bawa insya-Allah. Kau ingat saya nak bawa tentang cerita peperangan dengan golongan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan share kan, sebab tengok-tengok masa pun tak banyak. Jadi kita tarikan. Ya. Oh betul Pak Ngah. Masa-masa tak dan. Jadi saya minta maaf lah. Memang saya buka dah ni, muka surat dah buka dah. Tapi nak cerita tak boleh lagi. Pelanggang SOP dan sebagainya ni. Jadi saya minta maaf lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, insya-Allah bulan depan kita akan inilah bawa. Baik, lagi 5 minit ni kita nak tengok tentang taubat golongan zindik. Asy-Syaikh An-Nawawi berkata, Asy-Syaikh An-Nawawi rahimahullah taala berkata, ulama mazhab kita berbeza pandangan dalam isu penerimaan taubat orang zindik. Jadi dalam mazhab kita juga berbeza pendapat tentang macam mana penerimaan ataupun terima ke tidak taubat zindik ini, munafik ini. Iaitu seseorang yang mengingkari sebahagian besar daripada syariat. Mereka ingkar sebahagian besar daripada syariat. Jadi mereka menyebut 5 pandangan dalam mazhab kita. Yang pertama, pandangan yang paling sahih dan benar diterima secara mutlak berdasarkan hadis sahih secara mutlak. Jadi dalam mazhab kita, maka ulama mengatakan bahawa diterima. Taubat zindik ini diterima. Ini pandangan yang pertama. Diterima dan juga sahih dan juga benar, diterima secara mutlak dan berdasarkan hadis sahih secara mutlak. Itu dia. Jadi diterima. Wallahu a'lam bissawab. Dan pandangan yang kedua apa ada juga? Pandangan yang kedua kata apa? Diterima dan wajib dibunuh. Ini keras sikit. Tetapi sekiranya dia benar dalam taubatnya, maka taubatnya bermanfaat baginya di hari akhirat. Dan dia daripada ahli syurga. Kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, diterima dan dibunuh. Ini keras sikit. Yang ketiga, sekiranya dia bertaubat untuk kali pertama, maka diterima taubatnya. Sekira berulang-ulang, ini cerita dia berulang. Mula-mula dah taubat dah, lepas tu berulang-ulang kali melakukan zindik, kemudian bertaubat, maka taubatnya juga tidak diterima. Mula dia munafik, sat jadi bagus, sat munafik, sat bagus. Ini yang ketiga ni kira taubat dia kali pertama, maka diterima taubat dia. Yang pertama diterima, tapi lepas tu buat lagi. Ini yang masalah. Jadi yang ketiga ini, maka taubat tidak diterima juga. Yang keempat, sekiranya dia memeluk Islam dan permulaannya tanpa sebarang tuntutan, maka diterima taubatnya. Sekiranya dia memeluk Islam ketika keadaan terpaksa, dipaksa dengan pedang, maka tidak diterima taubatnya. Jadi dia masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Dia kali dia tengok-tengok dah tak boleh makan dah ni, kena bunuh kat pedang ataupun dalam peperangan dan sebagainya, tiba-tiba mengucap masuk Islam dalam keadaan terpaksa, takut nak mati dan juga sebagainya. Lepas tu jadilah zahirlah munafik dia lepas tu. Maka dikatakan bahawa taubatnya tidak diterima. Kalau dia masuk Islam, lepas tu jadi baik, jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, tak apa. Lepas tu pula jadi munafik pula. Maka taubat dia tidak diterima. Yang kelima, dia seorang yang menyeru. Sekiranya dia seorang yang menyeru kepada kesesatan, maka tidak diterima taubatnya. Seru pada sesat, orang sesat dengan dia sekali, tak mau bayar zakat dan juga sebagainya. Macam golongan murtad yang tak mau bayar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kena diperangi. Dan jika sebaliknya, maka taubatnya akan diterima. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ada lima pendapat dalam kalangan dalam mazhab kita lah, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau mazhab tadi, pendapat Imam Ahmad dengan Imam Malik,
taubatnya tidak diterima. Tapi mazhab kita ada 5 pendapat tentang zindik ataupun munafik ini. Wallahu a'lam bissawab. Dibacalah mana satu yang kita tengok semuanya benar belaka, semuanya ada hujah masing-masing dan juga sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Aku li hadza wa astaghfirullah lakum. Saya mohon maaf pada ibu dan ayah sekalian kalau ada tersalah bahasa dan juga sebagainya. Minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diredai oleh Allah dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman bagi hidup kita, dan juga kita mohon kepada Allah SWT agar Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Wallahu a'lam bissawab. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وعلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله